Assalamualaikum guys. Kita dalam bab 5 ungkapan algebra matematik tingkat 1 KSSM. Hari ini kita akan belajar sebutan. Okey, kita kenal pasti sebutan, bagi contoh sebutan. Kemudian yang kedua, perkali. Apa yang dikatakan sebagai perkali, bagaimana nak menentukan perkali, dan akhir sekali sebutan serupa. Okey. Yang boleh beri contoh apa yang dikatakan sebagai sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Okay guys, let's check it out. Okay guys, next kita akan kenal pasti apa yang dikatakan sebagai pemboleh ubah, apa yang dikatakan sebagai sebutan, ungkapan dan persamaan. Alright. Okay, dalam algebra, 4 benda ni biasanya ada, iaitu pemboleh ubah, sebutan, ungkapan dan persamaan algebra. Okey. Yang pertama kita tengok pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni biasanya melibatkan huruf ataupun simbol. Biasanya kita gunakan huruf. Okey, contoh Y, K, X dan sebagainya lah. Okey, dia mesti melibatkan satu huruf. Kalau contoh P, Q, dia bukan pemboleh ubah sebab dia ada dua huruf. Okey, P dan Q. Okey, boleh ubah satu huruf. Next, kita pakai warna merah. Sebutan. Okey, sebutan ni biasanya melibatkan nombor dan satu boleh ubah ataupun dua boleh ubah ataupun lebih. Kat sini contoh 2Y. 2 ialah nombor ataupun perkali. Y ni adalah boleh ubah. Okey. Kalau boleh ubah tadi, dia satu huruf saja kan. Sebutan dia ada nombor dan huruf 2. Negatif 3P contoh. Okey. 2/4M contoh. Ataupun mungkin 7PQ. Okey, itu pun kita panggil sebagai sebutan. Alright. Next ialah ungkapan. Ungkapan ni biasanya dia ada operasi tambah atau tolak. Contohnya 2Y tambah 7. Nampak? Dia ada operasi tambah di situ, maka dipanggil sebagai ungkapan. 3P tolak 6. Nampak? Ada operasi tolak di situ, dipanggil sebagai ungkapan. 3K tolak 7M. Nampak? Ada operasi tolak, dipanggil sebagai ungkapan. Ataupun mungkin kita boleh tulis ni, tambah 9. Okey. Dia ada operasi tolak, operasi tambah, maka dipanggil sebagai ungkapan. Dan akhir sekali, persamaan algebra. Bila katakan persamaan, mesti ada operasi sama dengan. Okey, contoh. 2Y tambah 7 sama dengan, katalah 5. Contoh Bila ada operasi sama dengan di sini, dia dipanggil persamaan. Contoh lain, 2K tolak 6P katalah tambah 9 sama dengan, katalah 0. Ini contoh. Okey. Bila ada operasi sama dengan, kita panggil dia persamaan. Okey? Jelas Okey, kita ulang balik. Pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah melibatkan satu huruf saja, contohnya Y. Sebutan dia mesti ada nombor iaitu 2 Y dan huruf. Okey. Ungkapan pula mesti ada operasi tambah ataupun tolak. Dan akhir sekali persamaan algebra mesti ada sama dengan, operasi sama dengan. Okey, faham Itu adalah 4 bentuk yang asas dalam algebra yang perlu kamu tahu. Okey guys, kita pergi seterusnya, okey? Okey guys, seterusnya kita akan kenal pasti sebutan dan tentukan bilangan sebutan algebra dalam ungkapan yang diberi. Di sini ada dua ungkapan. Kita tengok yang A dulu. Ungkapan dia, okey kita tengok 2Y tambah 3P tolak 6Y kuasa 2. Ini dipanggil ungkapan. Sebab apa dipanggil ungkapan? Sebab ada operasi tambah dan operasi tolak. Itu ungkapan nama dia. Sekarang kita nak pasti sebutan. Yang mana satu sebutan? Okey. Okey, sebutan mesti ada huruf dan juga nombor. Betul tak? Sebelum ni kita tengok kan. Okey, sekarang kita tengok sebutan. Ini 2Y
3P dan 6Y kuasa 2. Okey. So, sebutan dia ialah 2Y 3P. Kalau tolak 6Y kuasa 2, kita bagi negatif 6Y kuasa 2. Jadi, ini adalah sebutan dia. Ada berapa sebutan kat situ? 1, 2, 3. Bilangan sebutan dia ialah 3. Okey. Okey. B. 5K kuasa 3 tolak 6M tambah 7. Okey. Kat sini, kamu rasa ada berapa sebutan? 2 ataupun 3? Kita tengok adakah ni sebutan? Ya. Dia ada huruf 5K kuasa 3. Okey. Yang ni negatif 6M sebutan. Adakah 7 ni sebutan? Okey. Bila dia di dalam satu ungkapan, 7 ini dikira sebagai sebutan. Maka dia ada 3 sebutan. Tapi kalau dia sendiri di sini, 7 ni, katalah 7, dia bukan sebutan. Dia tu nombor. Okey. Kalau dia berdiri sendiri saja, Y. Dia adalah pemboleh ubah. Tetapi apabila dia di dalam ungkapan, dia dikira sebagai sebutan. Okey, jelas Kalau dia berada di dalam ungkapan, dia dikira sebagai sebutan. 3. Contoh, andai kata kat sini ada lagi tambah P. Okey. Kalau dia sendiri, dia ialah pemboleh ubah, betul? Dia tidak dikira sebagai sebutan. Tetapi apabila dia berada di dalam ungkapan, dia dikira sebagai sebutan. Okey, jelas Okey, harap membantu kamu. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey guys. Seterusnya kita akan belajar perkali. Soalan dia, dalam sebutan 6P kuasa 3, KM kuasa 2, RS. Nyatakan perkali bagi K. Okey. Dalam bahasa mudahnya lah Dalam bahasa mudahnya perkali ni, ia ialah selain daripada. Okey, ataupun benda yang dikalikan dengan sebutan tersebut. Okey. Contoh. Nyatakan perkali bagi K. So, dalam sebutan ni, kita buang K. Apa yang tinggal? 6 P kuasa 3. K tak perlu. Kita buang. M kuasa 2. R S. Okey. Maksudnya perkali ini ialah selain daripada K atau benda yang dikalikan dengan K. So 6P kuasa 3, M kuasa 2, RS ni yang dikalikan dengan K akan dapat sebutan yang di atas ni. Okey. Okey, kita tengok yang B pula. Warna biru pula. Biru. Nyatakan perkali bagi M kuasa 2. Maka dalam sebutan tersebut, kita buang M kuasa 2 tu. Maksudnya selain M kuasa 2, itu adalah yang dikalikan dengan M kuasa 2. 6P kuasa 3 K M kuasa 2 kita buang. Jadi tinggal RS. Maka 6P kuasa 3 RS ialah perkali bagi M kuasa 2. Okey. Jelas merah balik. C. Nyatakan perkali bagi P dalam sebutan yang diberi. Jadi dalam sebutan 6P kuasa 3 KM kuasa 2 RS, kita buang P. So 6 P ada ketiga kan? P kuasa 3 maksudnya ada 3P. Kita buang 1P, maka P akan tinggal 2. K M kuasa 2 R S. Okey. So 6P kuasa 2 K M kuasa 2 RS ialah perkali P.
Alright. Seterusnya yang terakhir D. Ambil biru balik. Nyatakan perkali bagi R. Maksudnya kita buang R dalam sebutan yang diberi. Okey. So kalau kita buang R, kita akan tinggal 6 P kuasa 3 K M kuasa 2 R kita buang dan S. Okey, faham Perkali. Okey, ataupun dalam kata lain, perkali ni ialah selain daripada K, contoh yang A tu. Yang B tu selain daripada M kuasa 2. Maksudnya kita buang M kuasa 2 daripada sebutan yang diberi. Yang C tu kita buang P daripada sebutan yang diberi. Dan yang D pun sama. Kita buang R daripada sebutan yang diberi, kita akan dapat perkali. Benda yang dikalikan dengan R. Okey. Okey. Kita akan pergi yang seterusnya. Okey guys, last kali sebutan serupa. Apa yang dikatakan sebagai sebutan serupa? Kita tengok nota di situ. Okey. Mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Okey. Huruf mesti sama dengan kuasa yang sama. Okey. Jelas Nombor tak kisah. Contoh. Tulis 3 sebutan serupa, 3 sebutan tidak serupa bagi sebutan ini. 2K R kuasa 2S. Okey. Ingat sebutan serupa. Syarat dia pemboleh ubah sama, kuasa pun mesti sama. Contoh. Nombor tak kisah. 3 K R kuasa 2S. Nampak? Nombor tak kisah. Yang penting pemboleh ubah sama, kuasa sama. Nampak? K kuasa 1, R kuasa 2, S mesti sama. Susunan tak kisah. Contoh negatif 7 S K R kuasa 2. Adakah ini sebutan serupa? Ya, sebab S. Okey, S ada kat sini. K ada. Dan R kuasa 2 pun ada. Okey. Syarat dia pemboleh ubah sama dan kuasa sama. Nampak? R kuasa 2 sama. Okey. Tak ada masalah. Katalah 2/7 R kuasa 2 K S. Mesti ada kesemuanya. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Baru dikatakan sebagai sebutan serupa. Susunan tak kisah, nombor pun tak kisah. Okey, itu 3 contoh sebutan serupa. Kalau tak serupa, okey, contoh 2 K R S. Okey, tak serupa. Sebab apa? Sebab R ada kat sini kuasa 1. Okey, sepatutnya R kuasa 2. Negatif 4 K kuasa 2 R kuasa 2 S. Okey, ini pun tak serupa sebab K dia kuasa dia 2. Yang tadi dia bagi K kuasa 1. Jadi tak sama lah. Walaupun boleh bahas sama. Contoh lain, katalah 2/3 K R kuasa 2 S M. Okey. Yang ini tak serupa sebab ada pemboleh ubah yang lain. Okey. Jelas sebutan serupa. Okey. Nombor tak kisah. Yang penting huruf dan kuasanya sama. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okey. Susunan pun tak kisah. Itu ialah sebutan serupa. Sebutan serupa ni sangat-sangat penting. Kamu akan guna sampai kita 5 dan sampai universiti. Okey. Sangat-sangat penting. Jadi kena kuasai. Okey. Sekian saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat kamu. Okey. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.